Hello， 大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kerajaan negeri mengarahkan semua pengurusan ladang kelapa sawit untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 secara menyeluruh ke atas semua pekerja dalam tempoh 30 hari bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata arahan itu melibatkan 153,250 orang pekerja, membabitkan 1,160 ladang estet dan 33,034 ladang pekebun kecil sawit di Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Haji G berkata arahan itu berikutan 6 kluster dikesan melalui saringan pekerja-pekerja asing di bawah program Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso setakat 24 Januari lalu. Daripada 6 kluster ini, sebanyak 254 kes positif yang melibatkan pekerja, kontak kerabat keluarga serta individu bergejala yang tidak bekerja di ladang. Katanya, melihat perkembangan itu, kerajaan negeri melahirkan kebimbangan akan situasi kes COVID-19 melibatkan sektor perladangan sawit di Sabah. Menurut Haji G, bagi ladang yang ada kes positif COVID-19, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menutup operasi ladang dengan serta-merta untuk memastikan kerja-kerja pencegahan dapat dilaksanakan. Bagi pembukaan semula operasi ladang adalah tertakluk kepada penilaian KKM. Haji G berkata, kerajaan negeri akan memantau perkembangan situasi kes COVID-19 di sektor perladangan sawit di Sabah dari semasa ke semasa dan memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh KKM. Untuk itu, beliau menasihatkan agar semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga serta mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Sementara itu, kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kedua berturut-turut dengan 348 kes dilaporkan hari ini berbanding 431 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 47,139 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 3 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu 2 di Sandakan dan 1 di Beaufort. 1 kluster baru dilaporkan hari ini, iaitu kluster industri Apas di Tawau dengan 22 kes kumulatif setakat ini. Kes indeks bagi kluster ini adalah penjaga stor sebuah kilang udang di Batu Tiga, Mukim Seri Tanjung, Tawau. 400 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,678 pesakit sedang menerima rawatan. 321,756 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Katanya, setakat ini 58 pelajar disahkan positif menerusi saringan ke atas pelajar SPM dan STPM. 58 orang pelajar telah disahkan positif melalui saringan ke atas pelajar SPM, STPM. Kesemua kontak rapat pelajar-pelajar ini telah dikenal pasti dan diasingkan di pusat kuarantin daerah masing-masing. Masidi berkata, prosedur operasi standard SOP bagi perayaan Tahun Baru Cina di Sabah sedang dikemas kini. Cadangan SOP sambutan Tahun Baru Cina sedang dikemas kini oleh pihak Kementerian Perpaduan Negara. SOP tersebut akan diwartakan dalam masa yang terdekat sebelum ianya dapat dikeluarkan kepada umum. Secara dasarnya sambutan SOP sambutan Tahun Baru Cina tersebut akan juga terpakai bagi negeri Sabah. Laporan kerosakan akibat banjir di kawasan luar bandar sedang dikumpulkan.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar sedang mendapatkan laporan daripada pegawai-pegawai daerah mengenai kerosakan kemudahan infrastruktur di kawasan yang terjejas banjir. Menterinya Datuk Jahid Jahim berharap semua senarai kerosakan itu dapat diserahkan secepat mungkin untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya, tindakan ini adalah selaras dengan saranan Ketua Menteri yang mahukan keperluan rakyat diambil tindakan segera. Saya mendapat makluman bahawa pejabat-pejabat daerah yang terkesan sedang mengumpulkan data-data yang perlu dan secepat mungkin mengharapkan dapat semua senarai itu untuk diambil tindakan selanjutnya. Jahid ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan 10,000 ban kepada petugas barisan hadapan oleh Kim Teck Cheong di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu siang tadi. Ini adalah sebagai penghargaan masyarakat kita di atas usaha mereka yang betul-betul bergelumang dengan risiko-risiko yang seperti yang kita ketahui semua. Semoga sekali lagi swasta lain Sementara itu, Pengarah Hospital Queen Elizabeth I, Dr. William Gatulis berkata sumbangan ini dapat membantu petugas barisan hadapan untuk berdepan dengan cabaran memerangi COVID-19. Ya, sedikit sebanyak akan membantu frontliners kami lah untuk menghadapi hari-hari yang mendatang dalam beberapa hari inilah. Dan pada masa yang sama juga kami akan share juga dengan pesakit-pesakit COVID kami yang sedia ada di dalam hospital dan juga di PKRC pendekatan. Terima kasih. Sektor perniagaan di Sibu perlu memohon permit polis untuk perjalanan semasa PKP. Sektor perniagaan di Sibu perlu memohon permit polis untuk perjalanan berkaitan tugas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kata Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu. Menurut Jawatankuasa itu, amalan semasa iaitu majikan mengeluarkan surat kebenaran kepada pekerja untuk pergi bekerja akan dihentikan berkuat kuasa 27 Januari ini. Keputusan itu dibuat selepas Jawatankuasa berkenaan berbincang dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak. Jawatankuasa itu dalam satu kenyataan semalam berkata pengurusan perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi pada kadar 30% kapasiti semasa tempoh PKP. Perniagaan-perniagaan itu kini perlu memohon permit polis untuk perjalanan berkaitan tugas bagi pihak pekerja mereka di mana-mana balai polis dalam bahagian Sibu. Sarawak memperuntukkan 30 juta ringgit untuk membantu pelajar membayar pinjaman PTPTN. Kerajaan Sarawak memperuntukkan dana berjumlah 30 juta ringgit bagi membantu pelajar negeri itu membayar semula pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Sebanyak 13,349 pelajar Sarawak mendapat manfaat daripada inisiatif kerajaan negeri itu untuk mengurangkan bebanan golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai berkata untuk menikmati faedah tersebut, pinjaman haruslah mengambil tindakan awal dengan berusaha membayar 30% baki pinjaman mereka. Selepas itu, 30% lagi bayaran akan dibiayai oleh kerajaan negeri. Sebab itu formula yang kita guna pakai ialah sesiapa yang telah membayar 30% daripada loan mereka, maka kerajaan akan membantu 30% lagi baki loan yang mereka belum bayar. Jadi kepada sesiapa yang belum lagi membayar setakat 30%, maka mereka tidak akan dapat menikmati inisiatif ini. Ini bermaksud mereka mesti mempunyai pendekatan awal ataupun mempunyai langkah awal dahulu berusaha untuk membayar 30%, barulah kerajaan dapat membantu mereka.
Jelas Anwar, sistem itu mudah kerana PT-PTN mempunyai rekod peminjam yang telah melunaskan bayaran 30%. Seramai 9,634 pemohon layak mendapat faedah tersebut secara automatik. Nama-nama yang akan dapat peruntukan 30% ini akan dimaklumkan oleh PT-PTN. Sebab PT-PTN mempunyai rekod mereka, berapa mereka dah bayar. Jadi PT-PTN akan memaklumkan bahawa mereka mendapat benefits ini, 30% ini daripada kerajaan negeri dan akan memaklumkan kepada peminjam ini berapa yang telah dibayar melalui 30% ini. Sebab saluran dia, dana ini akan kita salurkan kepada PT-PTN 30 juta dan PT-PTN yang akan deduct kepada pelajar-pelajar yang telah layak, iaitu 9,634 orang pemohon tadi. Inisiatif ini turut memberi faedah kepada 3,715 pelajar Yayasan Sarawak. Pendapatan pengusaha perahu penambang Sungai Sarawak di sepanjang tebingan Kuching terjejas teruk sehingga ada yang terpaksa menghentikan operasi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu dan kini Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengekang penularan COVID-19. Kebiasaannya, perahu penambang beroperasi untuk menghantar dan mengambil penumpang antara kawasan seberang hilir dengan pusat bandar. Pendapatan kami anak ada kurang lah. Si berapa macam dulu. Anak ada Tanjung si ada. Karena orang, kita pun nangka tadi ada 2 orang, seorang, 3 orang si tentu lah. Nang dah jauh, beza larinya. Abang Safian berkata, ramai pengusaha perahu penambang yang lain telah berhenti beroperasi. Susulan perkhidmatan itu kini kurang mendapat sambutan. Jadi, yalah, pernah sebuah ni dah berhenti. Rasalah kami seorang aja. Kerana berhenti makan, kami 2 tu beda-beda. Hanya datang, kami berhenti. Menang takut orang komplain dah. Sehubungan itu, mereka berharap agar bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS dari kerajaan negeri dapat disalurkan dengan segera untuk meringankan bebanan mereka. Pasal kami lah, mun ada, memang bagus lagi lah. Mun dapat, secepat mungkin bagus lagi. Karena kan tu masa ambil di sekolah, tapi kita mau register anak, mesti mau bayar juga. Macam kami masih ada cucu dengan kami. Bagi Wahad Lamat yang telah menjalankan perkhidmatan ini selama 5 tahun, amat sukar baginya untuk meneruskan operasi ini sejak kekurangan pelanggan. Kan kami si bapa ilak lah kemana kita kena hidup itu nak. Yang si dah bapa, yang si kurang. Kemana mari yang minyak lebih mahal lagi itu. Dalam situng dalam sehari 2 tong. Dah 40 nak. Oleh 80 pun si dah bapa dah. Bagi kami macam itu. Itu aja lah macam mana. Ya agak. Masih pergi itu kurang nak, itu pun kurang juga. Masih bapa lah. Seorang wanita ditahan kerana merosakkan kenderaan di Plaza 333 Sabtu lalu. Polis menahan seorang wanita selepas merosakkan beberapa kenderaan menggunakan batang paip di kawasan parkir di hadapan Plaza 333 Penampang Sabtu lalu. Orang awam yang melihat kejadian itu kemudiannya menahan wanita itu sebelum anggota unit kereta peronda Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang tiba. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim mengesahkan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada 7.42 malam. Menurutnya, siasatan awal mendapati wanita itu tidak siuman. Muhammad Haris berkata wanita itu sudah dirujuk ke Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu untuk pemeriksaan lanjut. Muhammad Haris berkata 3 individu dipercayai pemilik kereta sudah dikenal pasti dan 2 daripadanya sudah membuat laporan polis. Katanya, hasil rakaman percakapan semua mangsa, mereka tidak mahu meneruskan tindakan kerana wanita itu kurang siuman.
mereka membuat laporan polis untuk tujuan tuntutan insurans sahaja. 晚安，再见。